Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama Sanik Senyambar dan ini Awani Borneo dan berikut tajuk utama berita kita untuk malam ini. %90 api di kawasan terjejas berjaya dipadam. Syafiee gesa pihak berkuasa siasat aktiviti pengeluaran pasir silika. Sarawak sasar jadi hub penyelidikan penyakit berjangkit. Wani Borneo, kita mulakan dengan berita ini mana sekitar 90% kawasan hutan yang terbakar di Kuala Baram Miri sejak 7 hari lalu berjaya dipadamkan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas berkata, kerja-kerja pemadaman api yang dijalankan sejak seminggu yang lalu kini membuahkan hasil. Beliau pada masa yang sama berpuas hati kerana kualiti udara di Miri masih berada dalam indeks yang baik. As of today, 90% of the area affected, according to the report here, about 100 acres of peat area was affected by the fire. And as of today, tinggal 10% tadi, dan kita telah beri gambar by the drone to show that the fire actually, most of it has been extinguished. The fire that happened on the 23rd until today has not created haze. Our air quality Miri masih 70 lebih, which is considered as okay. And we want it to be maintained that way. Kawasan hutan dan belukar seluas 20 hektar di Kuala Baram dilaporkan terbakar pada Khamis lalu. Pelbagai teknik pemadaman api diguna pakai termasuk penggunaan pesawat bombardier Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia yang melakukan pengemboman 6 tan air selama 2 hari di kawasan yang terjejas. Penduduk Sarawak usah bimbang bekalan air pada hari raya nanti. Selepas Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi MUT beri jaminan bekalan air bersih sepanjang musim perayaan di Sarawak adalah mencukupi. Alah, kementerian itu juga bersedia menampung permintaan yang tinggi pada waktu itu. Bagaimanapun, menterinya Datuk Seri Julaihi Narawi menasihati agar penduduk di kawasan luar bandar terutamanya untuk berhemat dan elak pembaziran. Kalau bekalan itu melalui saluran pipe kita mencukupi. Tidak ada sebab kita menghantar melalui lori kecuali ada berlaku kebocoran. Itu kita hantar lori. Kalau tidak, kalau pipe itu sudah connected dan boleh membekalkan air bersih, air treated water melalui saluran pipe yang ada, maknanya ianya boleh menggunakan bekalan air melalui existing pipe yang ada. Si perlu menggunakan lori-lori lah. Unless ada leakages ataupun kebocoran berlaku di sana sini. Pun begitu katanya, jika berlaku sebarang gangguan kepada bekalan air akibat kebocoran pipe, pelbagai agensi air kementeriannya bersedia untuk menghantar lori air agar bekalan tidak terputus. Dalam perkembangan berkaitan, Julaihi maklumkan kerja-kerja penggantian paip lama yang akan dimulakan pada tahun ini bagi menggantikan saluran paip sepanjang 2,740 km di seluruh Sarawak. Projek akan mengambil masa 5 tahun dengan kos melebihi RM1 bilion. Jelas Julaihi, ketika ini pihaknya masih mengenal pasti kawasan kritikal yang memerlukan segera kerja-kerja menaik taraf paip lama atau rosak di negeri itu. Untuk itu, bagi tahun 2004 sahaja, Kerajaan Sarawak telah memperuntuk RM247 juta kos pelaksanaannya. Sebab kita mempunyai 2,740 km pipelines yang perlu kita ganti di seluruh Sarawak. Dan untuk tahun 2024 sahaja, kita akan melaksanakan sejumlah 247 juta untuk pipe replacement.
throughout Sarawak. Kita akan kenal pasti di mana kawasan kritikal yang perlu kita ganti pipe yang rosak, perlu dinaik taraf supaya mendapat membolehkan bekalan air itu sampai dalam keadaan yang sempurna. Ini our long term plan lah, because kita telah diluluskan untuk melaksanakan 5 tahun replacement yang menelan kos lebih 1 bilion. So this year alone we are given 247 million. This is our all state fund, state funded. Beliau berkata demikian ketika melakukan lawatan kerja di loji rawatan air Batu Kitang, Padawan pada Khamis. Loji yang dimiliki serta diurus oleh Lembaga Air Kuching KWB itu telah meningkatkan kapasiti penghasilan air terawatnya sebanyak 104 juta liter sehari kepada 884 juta liter sehari. Untuk rekod, permintaan air di Sarawak ketika ini adalah 730 juta liter sehari, sekaligus meningkatkan rizab margin air terawat Sarawak kepada 12% serta memanfaatkan penduduk berkapasiti tinggi di bahagian Kuching dan Samarahan. Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal menzahirkan kebimbangan terhadap laporan media mengenai dakwaan pengeluaran pasir silika di Menumbuk dan Kuala Penyu dipercayai untuk dieksport ke negara China tanpa melalui proses yang sah. Tegas Shafie, sekiranya benar, pihak berkuasa perlu segera ambil tindakan tegas bagi mengelakkan ketirisan yang bakal merugikan rakyat Sabah. Kita tidak ingin ekspor raw dan rakyat kita dan negara kita tidak dapat manfaat yang ada. Dan saya berharap pihak yang berkuasa mengambil tindakan yang tegas dalam keadaan itu, pastikan supaya kita hentikan kekayaan ini disalurkan ke peringkat luar, tak dapat dimanfaatkan oleh rakyat memerlukan bantuan yang begitu terdesak sangat. Beliau berkata demikian ketika ditemui media sewaktu majlis Iftar Ramadan dan penyerahan sumbangan kepada asnaf di Pulau Gaya, Kota Kinabalu pada Rabu. Shafie pada masa sama turut mempersoalkan kewajaran tindakan kerajaan negeri membenarkan ekspor bahan mentah daripada negeri itu sedangkan Sabah berupaya mewujudkan lebih banyak industri hiliran sebagaimana yang dilakukan Warisan ketika memerintah. Kerajaan yang pertama membuat kilang minyak masak ialah waktu kita kerajaan Warisan, dan saya kenal pasti ada 3 tempat, satu di Tawau, satu di Sendakan, satu di Keningau. Tapi malangnya cuma satu saja di Tawau yang berupaya untuk mengeluarkan kilang minyak masak. Kena kita boleh membantu, bukan hanya dapat mengeluarkan minyak masak yang diperlukan oleh pasaran, harganya berpatutan, kena kita merupakan tempat yang mengeluar kelapa sawit terbesar di negara Malaysia. 26 Mac lepas, Ketua UMNO Beaufort, Datuk Awang Asli Lahkat menggesa pihak berkuasa agar menyiasat aktiviti pengorekan pasir silika di Kampung Jagos, Menumbuk dan Kampung Berangkok, Kuala Penyu yang dipercayai dilakukan tanpa melalui proses undang-undang yang sah. Menurut laporan media, siasatan awal Awang Asli turut mendapati pasir berkenaan untuk dieksport ke negara China berdasarkan pengakuan pemandu lori yang bertanggungjawab menghantar pasir tersebut. Sarawak optimis akan dapat menghasilkan sendiri vaksin dan penawar rabies setelah Pusat Penyelidikan Penyakit Berjangkit SIDC miliknya akan beroperasi dalam tempoh 24 bulan. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Seri Roland Sagah Wiin berkata, biarpun belum beroperasi di SIDC, ketika ini barisan penyelidiknya telah melakukan kajian intensif dengan berkolaborasi dengan pelbagai pihak. Because rabies now is not just in Sarawak, it's also in Indonesia and in the Philippines, and it's quite serious actually. So we hope we can develop. We have some researchers from Australia who are doing studies in Indonesia on rabies. And we hope we can collaborate. But we want them to come here to do it here, so that our place will be the center of it. We are very strategic. Sarawak right in the middle of Southeast Asia. Menjelas lanjut, Roland berharap dengan siapnya SIDC kelak ia akan membantu Sarawak untuk muncul sebagai hub penyelidikan penyakit berjangkit di Asia Tenggara. We have gone to Imperial College London and also to Oxford and Cambridge to get the researchers there to do their work here also. At the same time, we visited the
Tropical Disease Center in Switzerland, in Basel. And we also try to get collaborations with other institutions like in Australia and also in South Korea, where they have very advanced in biomedical matters. And of course that includes also the manufacturing of pharmaceutical products and vaccines. Roland berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan upacara serah tapak pembinaan SIDC di Kota Samarahan pada Khamis. Pembinaan SIDC milik Majlis Penyelidikan dan Pembangunan Sarawak dijangka siap dalam tempoh 2 tahun dan akan dilaksanakan oleh Borneo Development Corporation BDC, sebuah syarikat berkaitan kerajaan. Syarikat Pengurusan Unit Amanah Milik Penuh Permodalan Nasional Berhad PNB, Amanah Saham Nasional Berhad SNB mengumumkan pengistihar pengagihan pendapatan 5.25 sen seunit untuk ASB2 dan 4.75 sen seunit untuk ASM bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2024. ASB2 turut mengisytiharkan pembayaran pengagihan pendapatan yang berjumlah sebanyak 0.67 bilion ringgit yang memanfaatkan 552,297 pemegang unit. ASM mengisytiharkan jumlah pembayaran pengagihan pendapatan sebanyak 1.33 bilion ringgit iaitu bersamaan 4.75 sen seunit kepada 699,807 pemegang unit dengan pegangan 28.05 bilion unit. Sehingga 25 Mac 2024, ASB2 merekodkan pendapatan bersih terrealisasi sebanyak 659.95 juta ringgit. Manakala ASM mencatatkan 1,416.01 juta ringgit. ASB terus memberikan pengagihan pendapatan yang kompetitif mengatasi penanda arasnya iaitu kadar deposit tetap 12 bulan Maybank pada 2.84%, sebanyak 240 mata asas untuk ASB2 dan 191 mata asas untuk ASM. Peguam Kanan Negeri Nur Azhar Bujang mengangkat sumpah pelantikan sebagai Setiausaha Dewan Undangan Negeri Sarawak yang baharu menggantikan Pele Peter Tinggom yang dilantik sebagai Ahli Dewan Negara baru-baru ini. Azhar, 39 tahun dari Kuching, mengangkat sumpah pada majlis ringkas di hadapan Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Tan Sri Muhammad Asfia Awang Nasar. Azhar yang berkelulusan sarjana pengajian undang-undang daripada Universiti Teknologi Mara UiTM mendapat pendidikan awal di Kolej Tun Datu Tuanku Haji Bujang Miri dan pernah bertugas di firma guaman swasta di Kuala Lumpur. Anak kelahiran Kuching ini turut memiliki sarjana undang-undang dalam harta intelek dan ekonomi digital di University of Glasgow, Scotland. Beliau pernah mewakili Kerajaan Negeri Sarawak dalam kes pertikaian dengan Petronas. Pulangan RM1 juta bagi setiap RM1,000 yang dilaburkan. Selain itu, mangsa juga perlu mengikuti seminar dan kursus yang ditawarkan bagi melayakkan mereka melabur dalam skim itu. Itu taktik yang digunakan Sindiket Penipuan Skim Pelaburan Industri Kecil dan Sederhana AKS Sabah untuk memperdaya mangsa. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK, Datuk Seri Ramli Mohamed Yusof berkata, polis membuka 5 kertas siasatan berhubung penipuan itu yang dianggarkan melibatkan kerugian sehingga RM800,000. Tawaran pelaburan itu pula katanya dibuat secara bersemuka sama ada melalui kenalan atau saudara mara. Beliau memberitahu sindiket penipuan itu juga meyakinkan mangsa dengan mengatakan kononnya pelaburan yang dibuat itu berkonsepkan hibah. Melalui siasatan yang dijalankan, skim ini mula beroperasi sekitar tahun 2019 dan menjanjikan pulangan yang tinggi kepada pelabur, kononnya berdasarkan konsep hibah. Pulangan yang ditawarkan adalah RM1 juta bagi setiap RM1,000 yang dilaburkan. Tawaran pelaburan ini dibuat secara bersemuka iaitu melalui kenalan serta saudara mara. Mangsa kemudiannya akan mengikuti seminar dan kursus yang diadakan. Setelah yakin dengan skim pelaburan yang ditawarkan, mangsa akan memindahkan wang ke akaun yang diberikan. Bagaimanapun setelah pindahan wang dibuat, mangsa tidak lagi menerima sebarang keuntungan yang dijanjikan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat JSJK pada Rabu.
Kes itu disiasat mengikut Seksyen 420 kerana keseksaan kerana menipu. Baik, dengan itu sekian laporan Awani Borneo pada malam ini. Saya Niki Sunyambar. Selamat Ramadan. Jumpa lagi.